Okay, terima kasih kepada pengurusi program. Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari Sabtu kan. Semuanya rasanya dah layu daripada pagi. Saya pun ikut juga daripada pagi tadi. Tapi tengah hari terpaksa skip sebab nak pergi makan dan semua, uruskan family. Petang kita sambung. Okay, kita teruskan dengan saya punya slide ya. Dah nampak lah? Slide saya boleh nampak? Suara saya jelas? Boleh. Boleh. Sekejap ya. Okay. Topik yang diberi pada saya adalah ni kalau kita lihat pada tajuk dia COVID-19 or radiation, save yourself. Ni macam rumusan kepada kesemua topik pada hari inilah. Sebab daripada pagi tadi kita lihat, alamak, slide ni tak boleh. Sekejap ya, slide ni tak boleh. Okey. Pagi tadi kita tengok ada 5 topik kan daripada pagi sampai petang. Rasanya semua topik ni telah dipersembahkan dengan baiklah. Jadi rasanya semua orang dapat tambahan ilmu pada hari ini berkaitan dengan COVID-19 dan juga radiation lah, berkaitan dengan radiation. Praktis yang dijalankan terutamanya dekat Hospital Tawau dan secara umumnya di Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay, so last slot untuk hari ini adalah berkaitan dengan COVID-19 or radiation. Save yourself. Ini subtopik saya pada hari ini lah. Berkaitan dengan history of incident, spread factors. Ini untuk kedua-dua lah, untuk COVID-19 dan juga untuk radiation lah. Sehingga last sekali summary. Okay. Saya mulakan dengan slide ni supaya semua orang maklum yang sebenarnya penggunaan radiation ni bukan terhad dalam bidang perubatan semata-mata. Sebabnya dia, kita tengok untuk CBRNA sendiri, ini di bawah arahan MKN 20, type of disaster, dia terbahagi kepada 5 kategori. Di mana dia ada chemical, biological, radiological, nuklear dan eksplosif. Okay, yang mana untuk COVID-19 tu dikategorikan di bawah biological disaster yang melibatkan satu dunia lah. Dan juga, okay, ni point saya tak nak sebut. Okay, dan untuk radiation pula sebenarnya di bawah disaster ni dia terletak pada 2 kategori. Sama ada radiological ataupun nuklear. Yang di bawah ni saya tunjuk macam chemical kan. Ini contoh-contoh disaster yang telah berlaku lah. Yang pernah berlaku di dunia. Agent Orange di Vietnam, biological ni selain COVID-19 dia ada anthrax attack dekat Amerika, dekat untuk radiological disaster dia ada Goinia accident. Nuklear ni kalau siapa pernah dengar tahun 2011 dekat reaktor nuklear di Jepun berlakunya ni disaster, dan juga eksplosif last year yang Beirut explosion tu. Itu contoh-contoh disaster yang berlaku lah. Okey. Untuk topik hari ni saya nak buka minda semua. Kita jangan terhadkan yang radiation tu kepada perkhidmatan radiologi sahaja ataupun yang digunakan di bidang perubatan sahaja. Sebab dia sangat luas. Ini spektrum untuk elektromagnetik merujuk kepada radiation itu sendiri. Cumanya dia terbahagi kepada dua bahagian lah, sama ada non-ionizing radiation. Ini dia pentarifan lah. Dan juga ionizing radiation. Yang saya akan sebut untuk sesi kali ini lebih kepada ionizing radiation lah. Bukan terhad pada X-ray macam kita gunakan dekat radiologi department, tetapi juga untuk yang berkaitan dengan gamma ray, beta ray, kena faham jugalah. Ini yang saya sebut awal tadi, dia bukan hanya terhad penggunaan radiation tu di perubatan. Dia ada juga dekat di bidang akademik, di industri terutamanya memang banyak di luar sana yang kita tak maklum pun penggunaan radiation tu. Dan juga nuclear power plant. Macam di Malaysia kita tak ada power plant. Kita ada nuclear research plant kan. Dia lain sikit lah. Dan juga penggunaan di bidang military. Memang banyak. Yang mana untuk penggunaan di bidang perubatan ni dia lebih kurang separuh je daripada penggunaan seluruh dunia. Jadi kita kena nak tak nak memang kena ambil tahu jugalah. Selain daripada yang penggunaan di bidang perubatan ya. Okay. Next, history of incident. Ini saya compilekan 4 history lah, termasuk yang recent lah, termasuk COVID-19.
World War I, Spanish flu pandemic, dia berkait rapat dengan COVID-19 punya sifat. World War II dan juga yang COVID-19 pandemic lah. Okay, kita tengoklah. Supaya kita nampak jelas lah. Kat mana kita ni? Okay, untuk World War II, dia saya nak tunjuk kaitannya dengan peperangan dunia pertama. Menyebabkan kematian sehingga 40 juta manusia. Tapi tak ada penglibatan berkaitan dengan biological weapon ke nuclear weapon ke, memang tak ada lah. Cuma nak beritahu ada 40, lebih pada 40 juta manusia yang terkorban. Okay, untuk Spanish flu, susulan daripada World War I tu, habis je terus sambung dengan Spanish flu. Di mana sehingga lebih kurang 500 juta kes positif seluruh dunia. Spanish flu tu dia punya apa ni, impact tu sangat besar. 500 juta kes. Dan menyebabkan lebih daripada 50 juta manusia terkorban. 10% kita boleh tengok 10% daripada yang positif cases tu mati. World War II. Okay, World War II compare dengan World War I, World War I daripada 40 juta, yang untuk World War II termasuk dengan Malaysia, kita pun ada penglibatan dalam World War II juga, sehingga 75 juta manusia terkorban. Dan daripada 75 juta tu, 110,000 terkorban akibat letupan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kena hanya ada 2 je bom atom yang digugurkan pada Perang Dunia Kedua di Jepun, di Hiroshima satu, di Nagasaki satu. Akibat daripada 2 bom atom tu sebanyak 110,000 orang terkorban, sama ada daripada kematian akibat blast letupan tu ataupun daripada kesan radiation afterward, selepas tu. Memang impact sangat besar lah. Dan juga yang sekarang untuk COVID-19 pandemic, sehingga semalam 126 juta kes positif, yang mana daripada itu 2.7 juta manusia telah korban. Yang mana kita lihatlah dia punya perbezaan antara yang Spanish flu dengan COVID-19 tu. Kita boleh lihatlah memang semasa Spanish flu tu memang sangat ramai yang terkorban lah. Kita harap COVID-19 dengan adanya vaksin yang sekarang telah diguna pakai, kita harap trend tu takkan sampai sehingga Spanish flu punya kesan lah. Okay, kita nampak kat mana kita untuk hari ni. Okay, spread factor. Ini kalau untuk COVID-19 memang jelas. Dia punya spread factor tu dia melibatkan contamination factor lah. Dia sama ada melalui anggota badan, terutamanya tangan lah. Tangan kita kan banyak pegang barang, pegang hidung, pegang mulut, pegang barang, berkongsi barang, dan juga dia akan melibatkan contamination kepada internal lah, sampai ke paru-paru. Sebabkan itu penggunaan mask memang sangat kritikal lah dalam untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 lah. Dan perbezaan dengan radiation pula, sama juga ada contamination dan juga ada exposure. Saya akan jelaskan dalam slide kemudian lah. Dia ada tambahan sikit. Okay, untuk COVID-19, dia punya spread, inilah yang point yang diberi tekanan sejak daripada tahun lepas. Berkaitan dengan droplet yang rilis daripada orang yang dah memang positif kan. Droplet dia rilis sama ada bersin ke, batuk ke, and then melalui sentuhan tangan ke, dia akan menyebabkan jangkitan pada orang seterusnya lah. Dia tak terhad kepada yang sentuhan tangan dengan batuk dengan bersin tu, tapi juga kena hati-hati dengan benda-benda yang disentuh oleh orang, kebanyakan orang, macam button lift, tombol pintu, peralatan-peralatan lain lah, macam kita punya komputer yang berkongsi. Kalau yang saya selalu tekan, kalau setiap kali sesi ceramah kan, kita punya mikrofon tu, kalau you perasan lah, semua orang penceramah tak pakai mask dan semua orang berkongsi mikrofon yang sama. Ada kemungkinan lah akan berlakunya penyebaran virus. Okay, untuk radiation pula, nampak shot animasi ni. Untuk saya ulang balik. Okay, untuk exposure, dia daripada punca radiation tu, dia keluar radiation, kena pada manusia, fokus pada manusia lah. Dan dia tak meninggalkan apa-apa kepada manusia tu. Contoh paling senang adalah
apabila kita gunakan radiation tu untuk buat chest X-ray, contohlah kan chest X-ray ke buat CT scan ke, penggunaan radiation tu tidak meninggalkan apa-apa radiation di badan manusia. Itu exposure lah. Berbeza dengan contamination, yang contoh pada animasi ni adalah contohnya bahan radioaktif. Dia sumber pada radiation juga. Dia diletupkan, contohlah dia diletupkan dan menyebabkan bahan radioaktif itu akan tersebar dan kena kepada manusia. Dia akan kena pada kulit, kepada pakaian dan masuk melalui rongga-rongga badan lah, hidung, mulut dan sebagainya lah. Itu contamination dari segi daripada skop radiation lah. Okay. Symptom and method of early diagnosis. Ini saya ambil daripada rujukan daripada ni lah, WHO dan juga website yang tertentu. Saya nak tunjuk perbezaan antara simptom kedua-dua keadaan ni lah. COVID-19 biasanya bila disebut berkaitan dengan fever, cold, batuk kan, bone pain sampai ke pneumonia. Tapi untuk radiation pula, dia punya efek tu kalau daripada peringkat awal tu doktor yang tak berapa mahir dengan radiation effect, dia mungkin akan kita panggil apa? Tak menjangka pesakit tu terlibat dengan radiation. Sebab dia punya kesan awal, simptom awal tu adalah nausea, vomiting, erythema, kulit kemerahan kan. Dia kesan tu lebih kurang sama macam kesan lain. Tengok kulit kemerah-merahan, ini mungkin pesakit ni menyentuh benda-benda yang panas contoh kan. Tapi ada keadaan juga kesan tu hasil daripada tindak balas radiation pada kulit dia. Okay. Ini saya nak tunjuk metod untuk early diagnosis untuk radiation injury. Macam tadi kan, nausea, vomiting. Dia kalau kesan tu kita nampak pada pesakit tu, dia kemungkinan telah terima 1 grade radiation. Untuk erythema dia ada sehingga 3 grade radiation yang dia telah terima. Tapi kalau nak lebih jelas, patient tu perlu diuji dia punya blood sample. Kita tengok blood count dia. Kalau lymphocyte count dia dah berkurang daripada 1 saya ingat G per liter tu, dia akan dia lebih kurang penerimaan radiation sebanyak 0.5 grade. Ini adalah dia punya penetapan kepada exposure lah. So benda-benda ni yang kebiasaannya kita tak berapa ambil kisah. Sebabnya kejadian berkaitan dengan radiation, terutamanya untuk disaster lah, untuk kemalangan melibatkan radiation dan juga disaster ni sangat-sangat jarang berlaku. Tapi once berlaku memang sangat besar impact dia. Nanti saya tunjuk pada slide seterusnya contoh, salah satu contoh kemalangan melibatkan radiation yang pernah berlaku di dunia, sebesar mana impact dia supaya kita boleh nampak dia punya macam mana impact dia kepada manusia. Okay, method of detect COVID-19. Ini saya tak nak detail dalam COVID-19 sebab bukan bidang saya. Cumanya secara generalnya COVID-19 ni kita boleh diuji kewujudan daripada sampel yang diambil daripada pesakit lah, daripada manusia yang diuji. Sama dia untuk current infection ataupun past infection. Dia guna viral test lah yang kita selalunya swab test lah yang kita sebut lah. Yang biasanya digunakan di Malaysia swab test lah. Okay. Tapi untuk radiation pula, disebabkan sifat radiation itu sendiri tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tidak boleh dirasa, tidak boleh dipegang. So kita perlukan alat untuk mengesan dan alat untuk mengukur. Ini rasanya semua orang yang kalau bekerja di bidang radiation, terutama di bidang radiologi department, dia tahu alat yang dia gunakan setiap hari. Sama ada ni kita panggil personal dosimeter lah. Sama ada pakai TLD, RPL, OSL yang digunakan untuk mengesan dan juga menganggarkan radiation yang kita terima. Kena gunakan alat. Ni memang tak nak memang kena gunakan alat. Okey, patient management. Ini secara general lah, yang mana macam mana kita nak manage patient yang ada radiation yang telah positif COVID-19 untuk di hospital lah, untuk menguruskan dia lah di hospital.
Kalau confirm pesakit tu positif COVID-19, saya pasti di mana-mana hospital pun praktisnya sama. Dia ditempatkan dekat ward yang khas yang berasingan dengan pesakit lain. Itu memang cara yang paling berkesan lah untuk mengelakkan daripada COVID-19 ni, virus tu tersebar, terjangkit kepada orang lain lah, pesakit dan juga pekerja. Jika ada pergerakan pesakit positif COVID-19 ni, dia punya laluan tu perlulah berasingan dengan pesakit lain. Macam pembentangan pada awal tadi lah, yang apabila pemeriksaan perlu dijalankan kepada pesakit yang positif COVID-19, biasanya hospital akan jadualkannya selepas dah selesai pasien-pasien yang lain, pasien-pasien normal. Jadi laluan tu akan dikawal, laluan pergerakan pesakit tu akan dikawal. Jadi senang untuk pastikan penyebaran virus tu tidak akan berlakulah kepada orang lain. Okay. Yang staff memang wajib pakai PPE. Bergantung kepada di mana pemeriksaan dijalankan lah. Kalau dekat ICU memang full time staff tu memang kena pakai PPE lah semasa berada dalam ICU. Okey, dan peralatan tu dibalut dengan plastik. Ini memang amalan daripada peringkat awal lah. Pada peringkat awal COVID-19 dulu, memang kita tengok semua hospital cuba amalkan membalut mesin kan. Saya tunjuk contoh gambar-gambar yang peringkat awal COVID-19 dulu lah. Dan apabila selesai pemeriksaan ni, kalau dijalankan contohnya pemeriksaan X-ray, CT scan ke di main department, bilik tu akan dibersihkan lah selepas selesai pemeriksaan. Dan juga ada juga penambahan penggunaan UVC light. Yang untuk UVC light ni bukan semua tempat ada, dan hanya certain hospital je yang diberi diberi penggunaan UV light. Dan juga kalau nak gunakan UV light ni, saya tak rasa dia berbaloi dari segi cost efektif lah. Sebab harga dia beratus ribu kan untuk satu unit. Dan keberkesanannya sehingga hari ini saya masih tidak, saya personally, my personal opinion, saya tak berapa confident dengan keberkesanannya. Sebabnya daripada apa yang saya buat pembacaan daripada jurnal-jurnal yang telah dipublish, keberkesanannya boleh dipertikaikan. Saya bagi contoh lah, secara analoginya, saya bagi contoh. Saiz virus tu sangat kecil. Lebih kecil daripada kuman kan. Sangat kecil, dan dia sekiranya virus tu berada di sebalik, contohlah mesin CT scan kita kan. Kalau dia berada kalau virus tu jatuh di celah-celah mesin kan. Kalau kita onkan UV light ni, dia takkan sampai ke situ. UV light ni takkan sampai ke tempat yang tersembunyi. Dan virus tu tidak akan dinyahaktifkan. Keberkesanannya tidaklah 100%. Maybe dalam 80-90% lah. Cumanya macam saya persoalkan daripada awal tadi, masa talk pertama kan. Penggunaan UV light ni, UVC light ni perlulah secara dia secondary. Maksudnya kita still kena buat termini klinik, kena cuci, barulah digunakan UV light. Jangan kita bergantung secara total kepada UVC light ni lah. Okey, ini contohlah PPE yang digunakan untuk COVID-19 punya keadaan lah. Yang di bawah ni saya tunjukkan, ini PPE yang digunakan untuk radiation. Dia ada 4 level. Yang biasa kalau di peringkat hospital, dia lebih kurang level D lah. Dia tak perlukan kita panggil full PPE sampai tutup ke muka, memang tak lah. Cumanya bila melibatkan disaster, contohnya macam berlakunya disaster dekat reaktor nuklear kat Jepun tu kan, 2011 tu, yang pekerja yang perlu masuk ke kawasan tu perlu pakai full PPE. Sama ada level B atau level C yang ada oksigen tank sendiri. Sampai tahap tu lah untuk mengelakkan contamination kepada diri dia pula. Okey. Ini contohlah, ni peringkat awal tahun lepas kita boleh lihatlah macam mana trend setiap hospital untuk protect dia equipment, dia machine. Ini daripada luar negara lah. Ini gambar daripada luar negara, kita lihat sampai mobile X-ray pun dibalut sepenuhnya sebegini. Sebenarnya dia nampak macam sempurna, tetapi dia akan memberi masalah ketika nak kita panggil nak dispose balik yang balutan-balutan. Dia akan jadi masalah selepas itu.
Kalau berlakunya infection ataupun virus tu berada dekat balutan ni, dia nak buka tu satu hal yang susah lah. Sebabkan itu yang saya nampak praktik yang sekarang, kita tak adalah balut sepenuhnya. Contoh macam gambar yang atas kiri kan. Kita memang tutup bahagian yang kita jangka boleh berlakunya droplet tu jatuh ke situ. Jadi kalau macam kes kita ni, untuk CT scan kita cuma balut dekat dia punya table. Dia punya headrest dia kan. Kalau dekat mesin CT scan sendiri tak perlu pun. Cumanya after the examination kita cuci ya, kita cuci. Okey, UV light yang digunakan yang diklaim oleh pembekal ni boleh hanya aktifkan virus ni, memang kita gunakanlah. Saya tak nafikan penggunaannya di seluruh dunia. Cumanya kena hati-hatilah. Dia banyak brand, dia banyak model. Dengan harga yang pelbagai lah. Cumanya kena pastikan penggunaan tu mengikut dia punya cara yang betul lah. Jangan sampai ada yang kesan ada staff pula berada dalam bilik itulah ketika digunakan alat ni. Okey. Kesan-kesan COVID-19. Dalam slide ni dia punya kesan tu saya tunjuk pada long term effect lah. Long term effect sebabnya kebanyakan yang pesakit yang telah recover dia tak ada long term effect. Dia boleh hidup, dia macam manusia normal lah. Memang tak nampak pun yang dia tu pernah positif COVID-19. Cumanya ada certain patient dia ada simptom tu, long term effect tu memang ada. Tak semestinya selepas beberapa hari atau beberapa minggu daripada dia positif COVID-19, mungkin selepas beberapa bulan selepas itulah memang akan ada lah. Yang contoh kat bawah ni daripada yang direport long term symptom, sebab kita punya COVID-19 pun boleh sampai 2 tahun kan. Mungkin baru setahun lebih. Jadi long term symptom yang ada setakat ni yang direportkan, yang dilaporkan adalah fatigue, shortness of breath, cough, joint pain dan juga chest pain sampai ke pneumonia lah. Untuk radiation pula, radiation injury ni kita klasifikasikan, kita bahagian kepada dua keadaan lah. Deterministic effect dan juga stochastic effect. Yang mana untuk deterministic effect yang kesan ni kita boleh nampak sama ada serta-merta ataupun dalam masa tempoh beberapa hari, beberapa minggu. Untuk bidang radiologi kita tak berapa nampak sangat kecuali kalau di IR yang angio kan, angio yang long procedure, long fluoro time, kita boleh nampaklah efeknya kepada pesakit. Contohnya yang gambarnya lah rambut gugur kan. Bila rambut gugur tu dia kemungkinan daripada kesan radiation lah, ring effect kepada patient. Dan juga untuk stochastic effect ni pula bezanya dengan deterministic effect, dia punya kesan tu tak semestinya berlaku. Dia kebarangkalian berlaku tu ada, tapi bergantung juga kepada pesakit yang terima tu lah. Dia kalau dia punya badan dia mampu, dia yang contoh yang senang kita sebut adalah kanser kan. Apabila seseorang individu tu disahkan kanser, punca kanser tu tak semestinya daripada radiation yang diterima. Kemungkinan daripada benda lain. Dia banyak kemungkinan yang menyebabkan kanser tu berlaku lah. Cumanya kat sini poin yang saya nak tekankan adalah jangan anggap kita kena radiation yang sikit takkan memberi kesan kepada kita dalam tempohnya ke masa yang panjang. Contohnya dah ada dalam perkhidmatan kita di perkhidmatan radiologi. Memang ada staf kita yang bertugas dalam bidang radiologi sendiri. Dia selepas dia bersara, dia dikesan kanser. Apabila buat siasatan terhadap pekerjaan dia, memang dia bekerja, dia deal dengan radiation sepanjang 30-40 tahun dia bekerja. Memang ada. Itu yang saya nak tekan kepada hari ini lah. Bahawasanya kita memang deal dengan radiation tu setiap hari yang bekerja di bidang radiation lah, bidang radiologi kan. Kita deal dengan radiation tu setiap hari. Tapi pastikan seboleh-bolehnya kita elakkan daripada personally kita sendiri tu tak kena kepada radiation. That's why kena pakai PPE yang sepatutnya lah. Dan juga kena pakai personal dosimeter supaya kita tahu berapa yang kita terima radiation setiap bulan. Okey, impact dia. Impact ni
Kalau saya tak cerita kat sini pun semua orang dapat bayangkan impak COVID-19 kepada seluruh dunia, tak semestinya Malaysia, sangat-sangat dah besar. Sampai ke hari ini kita rasa kesan dia daripada skop healthcare kan, macam mana kita nak provide healthcare kepada public kan, dengan beban tugas kepada medical personnel ni yang meningkat dengan mendadak kan, dengan dahlah kita ni kekurangan staff dan ditambah pula dengan burden yang daripada COVID-19 overload kepada kita punya staff dan juga kita punya overload of medical shop. Maksudnya untuk pakatan perubatan pun berkurang di seluruh dunia. Dan juga berkaitan dengan ekonomi, kita boleh nampak memang impak ni sangat besar. Impak COVID-19 kepada ekonomi sangat besar di seluruh dunia. Kita punya ekonomi negara pun memang jatuh dengan mendadak. Dan juga kita punya bisnes secara personal business pun memang semua menurun. Berapa banyak kedai-kedai yang ditutup. Berapa banyak kita boleh lihat bisnes yang tutup kedai kan. Memang banyak dari segi ekonomi. Dan juga dari segi sosial pula. Dari segi sosial yang jelas yang selalu kita nampak adalah rentas negeri kan. Dia punya impak dia sampai ke hari ini kita nak rentas negeri pun kita tak boleh kan, kecuali dengan alasan yang munasabah. Yang biasa pergi overseas, pergi bercuti, dah dekat 2 tahun tak pergi bercuti kan. Stres di kalangan kita, di kalangan population, di kalangan rakyat sangat-sangat tinggi. Dan tambahan pula social distancing antara kita dengan family kita. Berapa ramai yang daripada kita yang dah lama tak balik kampung kan, yang tak jumpa dengan kita punya family members. Tak terkira juga dengan yang melibatkan dengan masjid ditutup kan. Masjid ditutup pun memberi kesan daripada COVID-19 lah. Okey. Ni daripada WHO pula disebut tentang economic and social disruption. Sangat-sangat besar kan. Dan juga yang individu-individu yang bekerja, berapa ramai yang kehilangan sumber pendapatan. Memang sangat-sangat ramai. Okay. Untuk impact radiation pula, kalau untuk skop kita di bidang medical, dia kita nampak impact dia sebesar ni je. Mungkin radiation tu impact kepada manusia tu kan. Dia punya mata akan dapat katarak. Ini contoh impact radiation untuk manusia tu. Nampak macam kecil lah sebab dia hanya kepada manusia. Tetapi yang saya nak tekankan adalah yang ini. Apabila melibatkan disaster yang lebih besar daripada medical scope tu. Ini contoh-contoh yang pernah berlaku dalam sejarah dunia lah. Nuclear disaster ataupun abandoned radioactive material tu, stolen ke, loss of radioactive source tu memang berlaku di seluruh dunia dan direkodkan. Daripada tahun ini yang saya tunjuk ni contoh yang pernah berlaku tahun 1986 dekat Ukraine, Chernobyl reactor nuclear disaster. Melibatkan kematian sehingga 4,000 orang pada waktu itulah. 1 year later berlakunya disaster dekat Goiânia, Brazil. Bukan reaktor nuklear tapi bahan radioaktif yang digunakan dalam bidang perubatan. Dia abandoned clinic. Nanti saya tunjuk ada punya case study untuk yang Goiânia ya. Melibatkan 4 orang public matilah. Tapi impact di sebalik tu memang sangat besar. Okay, 1992 di China sama juga kehilangan cobaltity source, radiation source Di Tamikut, Estonia 1994. Di Thailand, kita punya negara jiran, pun pernah berlaku kehilangan cobaltity. Di Egypt pun pernah berlaku. Dan yang latest, yang disaster yang besar, yang latest adalah di Fukushima, Jepun, reaktor nuklear. Yang meltdown yang menyebabkan radioaktif tu rilis dan tersebar ke seluruh dunia sehingga ke Malaysia. Memang ada lah. Dan saya nak tunjuk case study untuk Goiânia, Brazil lah. Supaya kita boleh nampak apa impact dia. Sebesar mana impact radiation ni. Kita jangan terhad kepada bidang perubatan ya. Sebab ni kalau untuk industri ni, walaupun kita bukan berada dalam bidang industri, tetapi apabila berlakunya sebarang kemalangan, disaster melibatkan bahan radioaktif, pesakit tu akan dihantar ke hospital. Macam mana pun patient tu still akan sampai ke kita. Kita yang akan manage patient tu. Ni contoh case study untuk Goiânia accident tu dekat Brazil ya.
Ceritanya adalah klinik tu abandon klinik lah. Klinik tu dah ditutup, tidak memberi perkhidmatan, tapi mesin still ada dalam klinik tu. Salah satu mesin tu dia ada bahan radioaktif dalam mesin tu. Dia seal dia dalam mesin, dalam mesin. Tetapi kebetulan pada 13 September 1987 ada 2 orang ni, dia macam kalau kita panggil apa, pencari besi buruk kan. Dia pecah masuk klinik, dia tengok mesin tu macam ada nilai kan, dia boleh jual semula. Dia bawa keluar. Dia bawa keluar kepala radioterapi device tu, kepala dia. Dia punya head lah. Dia bukan seluruh mesin, dia ambil head dia. Dia ingat boleh jual. Apabila dia bawa keluar daripada klinik tu, dia pecahkan yang tube head tu. Kalau ikut gambar tu, ni lah. Yang gambar yang ada sinus radiation kan. Tube head tu saiz dia tak besar pun. Saiz dia lebih kurang macam kita punya botol air mineral. Saiz tu je sebenarnya. Tapi dalam tu dia ada cesium-137. Bahan radioaktif cesium-137 dengan aktiviti dia 50.9 terabecquerel. Sangat besar lah. Dia pecahkan, dan apabila sifat cesium ni, apabila dia terkena kepada wap air, dia akan menyala biru, warna biru tau. Dia akan menyala berwarna biru yang cantik. Apabila yang manusia ni, manusia durjana ni, dia bawa keluar, dia nampak benda cantik. Dia nampak cantik. Dia share dengan orang-orang lain, dengan family dia, dengan jiran-jiran dia. Tengok ni ada benda-benda cantik, menarik, berkilau kan, bersinar warna biru. Dia berkongsi dan menyebabkan seluruh kampung dia menerima sebahagian daripada bahan radioaktif. Dan kesannya sehari selepas itu ada beberapa individu di kampung tu yang ada dia nampak gastrointestinal symptom pada diri dia. Bila bawa ke klinik tempatan, yang mereka ni tak jangka benda tu adalah kesan daripada radiation, daripada bahan radioaktif tu. Ada jangka daripada mungkin ni sakit ni salah makan ke apa semua kan. Tapi apabila makin ramai lagi penduduk yang menunjukkan simptom yang sama, lepas tu the authority pun dimaklumkan, maka siasatan dijalankan. Apabila siasatan dijalankan, mereka mendapat tahu yang punca semua penduduk ni sakit dengan simptom yang sama adalah daripada bahan radioaktif lah. Yang mana kesan dia dekat kampung tu, dekat bandar tu, dia punya kawasan yang telah contaminated dengan bahan radioaktif itu sangat besar. Melibatkan kawasan perumahan, public area, kenderaan, dan untuk decontaminatekan balik benda-benda yang telah contaminated ni, dia memerlukan kos yang sangat tinggi dan tugas yang sangat berat. Contohnya kan, apabila tanah tu dah tercemar, kita tak boleh nak buat apa-apa dengan tanah tu kecuali kita kena korek tanah tu, kita kena simpan. Macam kita kena asingkan dari tempat tu. Kita korek tanah, kita akan letakkan dalam, macam kes ni lah, tanah tu dia letak dalam tong drum. Dia akan letak tong drum sebab tanah tu semua telah contaminated. Okay, tengok kesan dia. Dia punya waste tu, radioactive waste tu, dia punya packaging untuk waste tu sendiri memerlukan sehingga 3,800 metal drum. Tong drum yang 200 liter tu 3,800 unit. Dan menyebabkan dia punya site untuk store waste ni sangat besar. Ada, kata silap saya, sebesar 4 saiz padang bola. Sebesar tu dia perlukan tempat untuk letak waste tu. Waste tu sampai ke hari ini masih ada. Dan kos untuk decon area tu, bandar tu, melibatkan sehingga 20 juta USD dolar pada waktu tu. Pada waktu ni mungkin nilai dia sehingga 50-60 million USD dolar lah. Kita recap balik yang kes study ni, puncanya daripada bahan radioaktif yang disealkan dalam satu tube head tu sebesar botol air mineral. Puncanya itu je. Tapi dibawa keluar, dipecahkan dan dikongsi-kongsi sama rata, dan menyebabkan dia punya impact tu sangat-sangat besar. Dan menjadi satu kes rujukan lah untuk seluruh dunia sehingga hari ini.
disebabkan itulah yang macam pembentangan daripada wakil BKRP pagi tadi kan, kaitan dengan Akta 304 semua tu adalah untuk memastikan perkara ini tidak berlaku di Malaysia. Maksudnya penggunaan radar penginaran mesin dan juga bahan radioaktif tu perlulah dikawal, perlulah berdaftar, berlesen dan dikawal. Kalau nak lupuskan pun dia ada metod dia. Dia ada kaedah pelupusan dia. Dia tak boleh simply tinggalkan macam kes dunia lah. Ditinggalkan sebegitu saja. Dia tak boleh. Di Malaysia tak boleh macam tu. Tak kisahlah dekat dalam bidang perubatan ataupun di luar bukan perubatan. Sebab di perubatan yang pihak berkuasa adalah BKRP, kita punya DG kan. BKRP yang akan uruskan, dan juga di bidang bukan perubatan adalah Jabatan LPTA yang uruskan. Akta tu diwujudkan untuk memastikan kes-kes begini tidak berulang lah di Malaysia. Ini gambar-gambar yang ada lah. Bayangkan tong drum warna kuning ni ada sampai beribu-ribu tong drum diperlukan untuk simpan tanah-tanah yang perlu dikorek lah, dia punya waste tu. Dan memang banyak rumah terpaksa dirobohkan lah. Hanya kerana bahan radioaktif yang sebesar tu. Okey, protective measures untuk COVID-19, ini memang kita dengar hari-hari lah. Kita dengar hari-hari dalam TV, dalam media sosial pun selalu diwar-warkan benda yang samalah. Sentiasa cuci tangan. Kalau nak batuk tu jangan batuk. Kalau batuk dengan bersin janganlah pastikan tutup mulut kan. Elakkan daripada sentuh mata kita, hidung kita, mulut kita, mask kita tu. Limit social gathering, jangan berkumpul. Elakkan cross contact dengan yang tak sihat, dan juga kita kena biasakan clean and disinfect lah apa-apa peralatan yang kita sentuh. Tapi untuk radiation pula, dia punya prinsipal dia asasnya adalah dua perkara. Yang pertama JOD ni lah, justification, optimization and dose limit. Yang untuk prinsip ni, prinsip of radiation protection ni, kalau setiap individu yang deal dengan radiation dia follow yang prinsip ni, pasti kita dah boleh pastikan radiation digunakan dengan sebaik-baiknya lah. Maksudnya benefit tu lebih banyak berbanding dengan risiko yang perlu kita hadap lah. Untuk justification. Kalau optimization pula, macam contohnya ini yang paling mudah kalau nak kita faham apa maksud optimization ni adalah penggunaan PPE. Dan juga kalau macam untuk juri X-ray pula, dia kena pastikan parameter dedahan yang ditetapkan pada mesin tu adalah yang optimum. Itu optimization lah. Dan kita kena follow yang prinsip ALARA, as low as reasonably achievable. Dia ada dia punya pecahan daripada ALARA tu adalah time distance shielding. Untuk next slide lah. Dan yang seterusnya adalah dose limit. Ini yang kita sebut 20 milisievert untuk pekerja sinaran, 1 milisievert untuk pekerja, 6 milisievert untuk student, dan juga 1 milisievert untuk fetus. Walaupun fetus tu walaupun yang terdedah tu adalah staff 20 milisievert, tapi once dia dah pregnant, dia kena pastikan dos kepada fetusnya kurang daripada 1 milisievert setahun sepanjang kandungannya. Okey. Kalau untuk ni pula protective measures untuk radiation ni, kalau kita guna pakai 3 benda ni, sepatutnya kita takkan risaulah dengan bahaya radiation tu. Yang mana kalau kita boleh follow time distance shielding ni, kita limitkan time bersama dengan sumber radiation tu, sama daripada mesin ke, daripada bahan radioaktif ke, kita boleh limitkan time, kita boleh increasekan distance, kita jauhkan diri daripada, menjarakkan diri daripada sumber tu sendiri, dan juga shielding. Kita boleh pastikan kesan radiation tu dapat diminimumkan lah kepada kita. Contoh yang saya nak ambil kat sini lah, yang biasa saya praktis ni, kalau kita gunakan setiap kali kita deal dengan radiation, dah memadai dah. Contoh macam kita dekat sama ada fluoroskopi ataupun angiografi kan. Untuk prosedur tu yang melibatkan long fluoroskopi time, kita kena limitkanlah bilangan staf yang perlu berada dalam bilik tu ketika screening, ketika fluoro. Kalau untuk ketika tanpa fluoro tu, tak apalah nak duduk dalam tu. Cuma waktu nak fluoro tu,
cuba kita amalkan, kurangkan bilangan orang yang tak perlu berada dalam tu. Yang perlu berada bersama pesakit tak apalah, kekalkan kat situ. Cuma yang tak perlu. Contoh yang saya nampak, yang praktis yang saya biasa nampak adalah vendor. Kan? Pihak vendor bersama-sama dengan clinician dan juga our staff dalam bilik angio dan fluoro. Ketika screening, dia tak perlu pun ada dalam tu sepatutnya. Kan? Yang terutamanya untuk ni lah, untuk sebab dia di-consider sebagai public. Dia bukan staff. Dia public. Public satu milisievert. Tapi yang saya nampak praktis ni memang semua tempat yang saya pergi memang ada vendor berada dalam bilik pemeriksaan. Walhal tak perlu pun. Itu pantau sendirilah. Setiap tempat kena pantau sendiri. Kalau kita boleh increase distance tu, contohnya contoh paling mudah satu lagi adalah apabila kita staff tu tetap perlu berada dalam bilik pemeriksaan, dia cuma perlu one step behind. Kita ambil satu langkah ke belakang je ketika fluoro tu. Satu step ke belakang sudah memadai untuk mengurangkan radiation yang dia terima. Dan juga untuk shielding kan. Untuk shielding ni asalnya semua faham lah. Kita pakai PPE yang kita pakai leg gown, kita pakai Thermal shield. Cuma yang satu praktis yang saya nampak sekarang ni adalah penggunaan leg goggle. Leg goggle penggunaannya adalah bagus. Sebabkan kita nak protect our lens daripada kena radiation. Sebab lens kita adalah organ yang paling sensitif dengan radiation. Once dia kena radiation, dia tak akan boleh pulih sendiri. Dia kalau dah kena cataract, kalau nak sembuhkan juga adalah melalui operation. Kan? Cuma yang saya nampak praktis sekarang ni adalah yang saya nampak praktis penggunaan leg goggle ni adalah leg goggle yang dia beli sendiri, tetapi dia punya thickness, dia punya leg equivalent tu tak mencukupi. Sebabnya alasan untuk ringan. Yes, ringan untuk memudahkan ketika prosedur lah, tak menjejaskan prosedur. Cumanya kalau dia pakai, yang saya nampak dalam kalau pembelian dijalankan secara di tingkat hospital, kita ada spek, kita ada punya spesifikasi yang ditetapkan. Kebiasaannya kita akan letak 0.7 hingga 0.75 mm plumber equivalent lah, dia punya ketebalan tu, ketebalan kaca goggle tu. Tapi ada yang beli sendiri yang dia punya ketebalannya hanyalah 0.007 mm that equivalent, plumber equivalent. Dia sangat nipis. Sebenarnya tak berapa sesuai lah. Biasanya tak sesuai pun untuk penggunaan di IR, terutama IR lah yang menyebabkan long fluoro time. Boleh perhati masing-masing lah pakai Google, leg Google ya. Okey, ni pagi tadi dah bentangkan berkaitan dengan akta. Cuma point kat sini adalah akta tu wujud, di bawah akta banyak peraturan yang perlu kita patuhi dan juga sirkular yang telah diedarkan, kod and standard dan juga guideline yang telah diwujudkan dan diedarkan, dan juga local rule di tingkat hospital, di tingkat fasiliti masing-masing yang telah diwujudkan. Cumanya kena ingat apa yang Puan Ashmira sebut pagi tadi. Once apabila local rule tu ataupun SOP jabatan tu telah dibangunkan dan dia memang bind, dia bind dengan akta, dia adalah wajib. Asalnya dia punya status local rule dengan SOP ni dia tak wajib. Dia tak wajib. Tapi bila kita bangunkan local rule ke SOP ke tingkat jabatan, tingkat fasiliti tu, berdasarkan akta dan peraturan 304, akta 304 dan peraturan di bawahnya, dia akan jadi wajib. Contoh local rule atau SOP yang berkaitan dengan radiation protection adalah setiap staff wajib menggunakan personal dosimeter. Saya pasti semua hospital memang ada local rule tu, SOP tu. Kalau ikutkan dalam akta 304 juga peraturan di bawahnya, SOP tu dijatuh wajib. Dan maksud wajib adalah semua orang kena patuh. Siapa tak patuh, dia boleh dikenakan tindakan di bawah akta 304. Cumanya di Malaysia ni kita tak berapa strict sangat. Cumanya kalau ada audit, saya nak pesan lah, kalau ada audit sama ada secara ad hoc, kalau didapati ada staf kita yang enggan menggunakan personal dosimeter ataupun enggan menggunakan PPE dengan betul, dia boleh dikenakan tindakan lah di bawah akta dan peraturan yang bawah. Okey.
Next, tadi kita sebut tentang perbezaan antara COVID-19 dan juga radiation. Dia punya impact, dia punya efek. Tapi kat sini saya nak tunjuk satu benda yang COVID-19 ni boleh bersama-sama dengan radiation. Selain daripada yang kita praktiskan sedia ada lah penggunaan radiation untuk diagnose patient yang COVID kan, COVID. Itu satu hal, itu untuk diagnose lah. Tapi untuk treatment, dia ada satu teori penggunaan radiation ni untuk kill the COVID-19 virus. Memang ada teori dan telah diuji. Telah diuji yang mana last year diuji kepada manusia lah. Dia kan uji pada haiwan. Dia uji pada manusia last year dekat Emory University. Memang tujuan ni adalah untuk kajian. Bukan untuk medical purposes. Ini untuk kajian di peringkat universiti. Dia gunakan teknik ni kita panggil low dose radiation therapy, LDRT. Dia akan irradiate whole lung patient yang memang ada pneumonia berpunca daripada COVID-19 punya virus. Dia treat pakai low dose radiation therapy lah. Dia ada kira-kira lah berapa banyak radiation yang perlu diberi. Untuk yang dekat Emory University ni dia bagi 1.5 gray. Untuk another study ni pula dekat Iran dia bagi 0.5 gray secara fraction. Maksudnya secara dia bukan one shot 0.5 gray. Ya. Hasil daripada dua trial ni, trial kepada manusia ni, dia punya hasilnya adalah 80% daripada bilangan pesakit yang terlibat dalam kajian ni, dia memberi kesan yang positif terhadap kesembuhan daripada pneumonia tu. Memang ada. So kat sini boleh nampak potensi treatment ni menggunakan radiation. Tetapi nampak macam sebab soalan ni pernah dibangkitkan di tahun lepas kan, yang mana apabila kita lihat penggunaan radiation di industri, salah satu penggunaan radiation di industri adalah untuk untuk mensterilise apa-apa peralatan ataupun contoh yang paling mudah makanan pun ada, kita sterilkan dia. Contoh kita punya PPE kan, kita punya glove, kita punya mask, memang kita steril pakai bahan radioaktif. Salah satu kaedah lah adalah menggunakan bahan radioaktif. Memang ada. Daripada idea tu timbulnya teori, adakah boleh gunakan metod yang sama untuk manusia? Sebabkan itu yang dijalankan dua trial ni kepada manusia. Hasilnya memang positif, tetapi result tu memang positif, tapi masalahnya adalah kedua-dua kajian ni melibatkan bilangan sampel yang sedikit. Sampel yang sedikit dan dia bukan random study. Dia macam dia dah ada selected patient, dia just buat, dia nampak kesan. Dan bilangan sampel tu memang sikit. Satu point lagi adalah, berapa banyak radiation kita nak bagi pada orang tu? Itu yang kita kena pertimbangkan. Dia risiko bahaya virus 19 kepada pesakit tu berbanding dengan risiko long term risk kepada pesakit tu daripada kesan radiation. Kan saya sebut pada awal tadi kan, kesan radiation sama ada deterministic effect ataupun stochastic effect. Dia kalau 1 gray ni sebenarnya dia dah cukup besar dah untuk trigger kesan kepada kanser ataupun cardiac damage. Memang ada. So macam mana kita nak pastikan pesakit yang COVID-19 positif ni, kita nak bagi radiation sebanyak mana supaya dia punya long term effect dia tak akan ada timbulnya kesan daripada radiation pula. Dia kena ada balance lah kat situ. Dan tapi point daripada semua ni, point yang kita kena tekankan, kita kena berbalik kepada yang benefit versus risk lah. Kalau benefit penggunaan radiation untuk treat COVID-19 positive patient are better than the risk to the radiation effect, so boleh gunalah. Cuma ini baru trial lah. Trial belum lagi digunakan secara menyeluruh lah. Okey, ini summary. Ini summary kita lihat pada hierarchy of control. Saya tunjuk slide ni bukan apa, sebab kita nak tengok sebenarnya apa yang kita dah ambil, tindakan apa yang kita dah ambil untuk pastikan kesan efek COVID-19 dan efek radiation tu kita boleh minimumkan. Dia sebenarnya daripada hierarchy ni, dipanggil piramid terbalik ni,
yang kita selalu tekankan adalah penggunaan PPE. Walhal penggunaan PPE ni adalah yang least effective untuk kita panggil manage the hazard, the risk, PPE itu. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita memang itulah yang kita guna pakai seharian lah, penggunaan PPE ya. Dan saya bagi table ni untuk kita nak lihat perbandingan ini untuk risk of death lah daripada beberapa occurrence. Kita lihat pada rate kematian, dying rate of positive COVID-19 di Malaysia. Maksudnya berapa peratus kematian daripada pesakit COVID positif di Malaysia setakat semalam. Okay, setakat semalam sekiranya 271 orang positif COVID-19, seorang daripadanya akan mati. Itu dia punya risk lah. Ataupun dalam peratus 0.37%. Okey. Kita tengok yang lain Kita tengok pada yang typical CT scan. Okay, lifetime risk of fatal cancer. Maksudnya kanser yang menyebabkan kematian kepada seorang individu yang telah didedahkan kepada radiation daripada CT scan. Okay. Dia kalau ikutkan daripada table ni adalah 1 daripada 2,000 orang. Daripada 2,000 orang yang pernah menjalani pemeriksaan CT scan, seorang daripadanya akan mati akibat kanser beberapa tahun kemudian lah, atau berpuluh tahun kemudian. Itu dia punya risiko. Okay. Untuk yang dying rate untuk populasi Malaysia, bilangan penduduk di seluruh Malaysia, kematian daripada bilangan penduduk yang di Malaysia adalah 1 daripada 25,487 orang lah. Kira memang kecil lah, 0.004%. Okay. Itu yang lain-lain macam contoh kan, kanser, kematian akibat lung kanser daripada perokok sekunder, bukan perokok 1 daripada 714, memang tinggi lah. Table ni saya nak tunjukkan apa? Kita nak tengok kat mana risk tu. Okay. Risk untuk kita kena kita mati akibat COVID-19 ni sebenarnya tak tinggi pun, 0.37%. Memang kecil lah. Cumanya macam mana kita nak pastikan risk ni walaupun kecil, kita nak minimumkan dia punya risiko tu. Sebabkan itu yang daripada Reid Hoffman ni, dia punya quote ayat yang di quote adalah everything in life has some risk. Sebenarnya macam mana kita nak navigate the risk. Yang biasa kita sebutlah, apabila setiap hari kita nak pergi kerja, kita start je kereta, kat situ dah bermula risiko kemalangan. Kan? Tapi kita boleh terima nilai risiko tu setiap hari. Samalah juga dengan COVID-19 dan juga dengan radiation, penggunaan radiation lah. Macam mana kita nak manage the risk, navigate the risk. Okay. Summary, radiation is everywhere. Ni memang semua maklum, dan kena ingat poinnya adalah not limited to medical uses. Yang kita guna di hospital, di bidang perubatan cuma dah separuh je. Dia bukan 50% je daripada penggunaan radiation di seluruh dunia. Di industri tu memang sangat banyak. Okay, spread factor, sama ada contamination for COVID-19 ataupun untuk radiation, contamination dan exposure. Kita kena maklum lah. Okay, both COVID-19, inilah dia punya simptom tu memang berbeza lah. Dia ada simptom dan juga method of detection masing-masing. Dan juga impact dia kepada human civilization ni memang sangat besar. Kalau kita lihat radiation tu dalam sudut yang besar lah, yang lebih luas, bukan setakat di bidang perubatan. Impact dia memang sangat besar lah. Dan ini adalah yang basic protective measure untuk COVID-19 yang biasa kita dengar hari-hari kan. Cuci tangan, elak daripada sentuh mata, hidung, mulut, limitkan social gathering dan sebagainya lah. Kalau untuk radiation, kena ingat point lah, time distance feeding. Kalau kita praktiskan ni dalam kita punya ketika kita bekerja deal dengan radiation hari-hari, kita boleh pastikan radiation yang kita terima tu memang minimum lah. Dan juga understand the risk of COVID-19 and radiation. Semua yang kita dengar pagi tadi tu sebenarnya supaya kita lebih faham lah apa risiko COVID-19, apa risiko radiation, dan juga macam mana kita nak deal dengan risiko yang wujud untuk COVID-19 dan radiation lah, dan juga how to manage the risk of COVID-19 and radiation supaya kita boleh save ourselves, save yourself. Ini summary lah. Dan saya nak share satu benda yang mana pada 23 Januari 2021 yang lalu,
ada satu webinar khas daripada salah satu program sains nuklear UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Webinar ni bertajuk mana lebih bahaya, COVID atau nuklear. Sesi ni 2 jam, tempoh dia lebih kurang 2 jam lah, 2 jam berlangsung dan telah direkodkan. Dan juga saya personally saya dah upload dalam YouTube channel saya lah. Siapa-siapa yang nak tonton, sebab dia punya panel adalah seorang tu adalah Dr. Faizal. Dia adalah Profesor Madya ataupun lecturer dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seorang lagi adalah Puan Asfa Zilah. Dia tu adalah salah seorang senior staff dekat Agensi Nuklear Malaysia. Dia memang berkaitan dengan radiation, itulah bidang dia. Dan salah seorang panel lagi adalah saya lah. Kita orang bertiga telah cuba kupas topik ni lah dalam webinar pada 23 Januari tersebut lah. Siapa nak tengok boleh tengok pada yang ni lah, QR code yang saya share pada slide ni. Itu sajalah untuk pertanyaan daripada saya hari ini. Ada apa soalan yang perlu saya jawab?